A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Maharatul Quran di sanati tsalitsah. Kitab Maharat Al-Quran bagi tingkatan yang ketiga. InsyaAllah kita akan sambung pada pembelajaran yang berikutnya, iaitu Ad-Darsus Sabi', pembelajaran yang ketujuh, yang mana membicarakan berkenaan dengan Maddu silatil kubra, mad silah kubra. Yang mana mad silah kubra ini menceritakan berkenaan dengan ha'ud dhamir bertemunya dengan hamzatul qata'. Bagaimana ha'ud dhamir keadaannya apabila bertemu dengan hamzah qata'. Ha'ud dhamir sebagaimana yang kita tahu, ia merupakan ha yang membawa makna kata ganti nama. Saya ambil contoh perkataan hadhi, hadza, apabila ditambah padanya huwa, dia akan menjadi hadhihi. Dan selepasnya bertemu dengan hamzah. Jadi kita akan membicarakan apakah yang akan terjadi sekiranya ha'ud dhamir ini bertemu huruf selepasnya huruf hamzah. Jadi di sini kita akan tengok mad silah kubra ini apakah perincian serta penerangan yang khusus berkenaan dengan mad silah kubra. Di sini kita akan tengok ta'rif, pengenalan bagi mad silah kubra. Antaqa'a ha'ud dhamiril mutaharrikati baina harfaini mutaharrikain wa ma ba'daha hamzatil qat'i. Yang mana terletaknya ha'ud dhamiril mutaharrikati, ha' dhamir yang berbaris. Ini poin yang pertama. Baina harfaini, dua huruf, mutaharrikaini, dua huruf di mana berbaris. Wa ma ba'daha hamzatul qat'i, dan apa selepasnya hamzatul qata'. Empat poin utama. Jadi kita tengok di sini poin dia, antara ha'ud dhamir. Kita tulis dulu. Satu, kita tulis ha'ud dhamir baina harfaini, di antara dua huruf. Yang maksudnya sebelum dia ni ada dua huruf dan selepas dia pun ada dua huruf. Baina mutaharrikaini, huruf ini pun berbaris dan huruf ini pun berbaris. Wa ma ba'daha hamzatul qat'i, yang mana selepasnya mesti hamzah qata'. Contohnya kita akan tengok lepas ni. Ini kedudukan dia. Sebabut tasmiyah, sebab-sebab dinamakan. Summiya bimaddis silatil kubra lianna ha'ud dhamir tuwassala bihamzatil qat'i halatul wasli. Dinamakan dengan mad silah kubra kerana ha'ud dhamir bersambung dengan hamzatul qata'. Itu je dia punya kata kunci. Ha'ud dhamir bersambung dengan hamzatul qata'. Bi hamzatil qat'i. Itulah sebab dinamakan. Okey, selesai. Jadi dari segi hukumnya pula, jawaz madduhu wa qasruhu 'indal a'immatil qura, harus sama ada panjang ataupun pendek di sisi imam-imam qira', imam qiraat. Kerana ada sebahagian imam qiraat dibaca dengan kadar 4 ataupun 5, tetapi ada sebahagian ulama qiraat membaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Ini adalah khilaf di sisi imam-imam qiraat. Itu tak ada masalah. Jadi di dalam kitab ini, cuba kita tengok miqdarnya, kadar bacaannya. Disebut di dalam kitab ini
4 ataupun 5 harakat sahaja. Kenapa 4 ataupun 5? Kerana kitab ini memfokuskan tentang qiraat Hafs an Asim. Inilah kalau kita membicarakan berkenaan dengan qiraat Qalun an-Nafi' contohnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita akan tengok pada bahagian seterusnya, di mana membicarakan berkenaan dengan contoh-contoh al-amthilah, contoh-contoh bagi mad silah kubra. Cuba tengok pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Cuba kita tengok pada contoh yang pertama ini. Tengok kedudukan ha'u dhamir. Kita sudah nampak ha'u dhamir itu sebelumnya ada the. Huruf ini berbaris. Dan selepasnya juga ada huruf berbaris. Baina harfaini mutaharrikaini wa ma ba'daha hamzatil qat'i. Ini contoh dia. Di antara dua huruf berbaris, tetapi selepasnya mestilah hamzah qata'. Jadi tengok dia, kita tengok contoh dia. Hadhihi a'ma. Dia kalau kita tengok sepintas lalu, dia seperti seolah-olah mad jaiz munfasil. Sebab itulah kadar bacaannya lebih kurang sahaja, iaitu 4 ataupun 5 harakat. Jadi apakah tanda bagi mad silah sughra ataupun mad dan mad silah kubra? Jadi cuba kita tengok selepas perkataan hadhihi a'ma. Selepas kalimah hadhihi, kita tengok ada kalimah, ada satu simbol atau petanda berbentuk begini. Inilah yang dinamakan tanda bagi mad silah kubra, yang mana menandakan bacaannya 4 ataupun 5. Dan ada pun pada mad silah sughra, dia tidak ada yang ini, dia cukup sekadar kepala hak sahaja. Itu menandakan bacaan dengan kadar 2 harakat sahaja. Contoh yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Pun sama saja. Dan contoh yang terakhir, wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Shadaqallahul azim. Pun sama juga. Antaqa baina harfain, terletak di antara 2 huruf, dan wa ma ba'daha bi hamzatil qat'i. Selepasnya ada huruf hamzah qata'. Wallahu ta'ala alam. Jadi anak-anak pelajar telah faham berkenaan dengan penerangan mad silah kubra, kemudian contoh bagi mad silah kubra. Jadi pelajar-pelajar sekalian boleh tengok di dalam bahagian yang seterusnya berkenaan dengan murajaah, mana ini adalah ringkasan daripada pembelajaran mad silah kubra pada hari ini. Jadi kita akan tangguh pembelajaran kita pada hari ini dengan kafaratul jalsah wa suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.